Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adila binti Saifuddin. Saya daripada kelas PISMP PI 2619 akan membuat penerangan tentang projek inovasi yang saya hasilkan, iaitu Smart Qalqalah. Terdapat 13 isi kandungan dalam video penerangan saya. 1. Pengenalan. Smart Qalqalah diwujudkan untuk membantu murid dalam mengenal huruf qalqalah dan membezakan hukum qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Inovasi ini menggunakan kaedah akronim dan formula 3Q Signal. Apa itu formula 3Q Signal? Nanti saya akan terangkan. 2. Rasional Project. Menurut Azwa pada tahun 2018 menyatakan bahawa murid tahun 4 menghadapi masalah dalam mengingati huruf-huruf qalqalah. Manakala menurut Najmiyah et al. Pada tahun 2020 menyatakan bahawa murid menghadapi masalah dalam membezakan hukum qalqalah sughra dan kubra. Jadi, berdasarkan kepada dua kajian ini menyebabkan saya ingin membuat produk inovasi yang mementingkan tentang huruf-huruf qalqalah, cara untuk mengingati huruf-huruf qalqalah dan juga membezakan hukum qalqalah sughra dan juga kubra. Penyataan masalah. Menurut kajian Muhammad Alwi dan Abdul Halim seperti dalam Seti et al. Pada tahun 2015, kelemahan dalam pengajaran pendidikan Islam menyebabkan timbulnya masalah penguasaan kemahiran membaca Al-Quran dalam kalangan pelajar. Jadi, daripada kajian ini, kita dapat lihat daripada masalah yang timbul adalah masalah murid membaca Al-Quran, termasuk dalam tajwid. Contohnya, qalqalah, bacaan tanwin dan sebagainya. Jadi, daripada masalah ini, saya ingin memfokuskan kemahiran membaca Al-Quran itu sendiri melalui tajuk dan tajwid qalqalah. 4. Objektif. Objektif projek digital yang ingin saya tekankan adalah yang pertama, murid dapat menyatakan 5 huruf qalqalah dengan betul. Ini kerana murid kadang-kala mereka tidak ingat huruf qalqalah sebab terlalu banyak huruf dan hukum tajwid yang terdapat. Dan yang kedua, murid dapat membanding beza hukum tajwid qalqalah sughra dan kubra dengan betul. Ini kerana ada ketikanya murid tidak dapat membezakan antara qalqalah sughra dan juga kubra. Berdasarkan DSKP Pendidikan Islam tahun 4, saya sertakan standard kandungan dan standard pembelajaran bahawa objektif yang saya pilih adalah sangat berkaitan dengan DSKP Pendidikan Islam. Skop dan limitasi projek ini adalah dalam bidang Al-Quran, murid tahap 2, tahun 4, 5 dan 6. Tajuk qalqalah ini mula diperkenalkan dan diajarkan untuk pendidikan Islam tahun 4, tetapi boleh diajarkan dan diuji kepada tahun 5 dan 6 kerana mereka sudah belajar tajuk qalqalah. 6. Kepentingan. Mengurangkan kesalahan murid tentang hukum qalqalah semasa ujian. Ini bermaksud saya ingin murid-murid dapat mengurangkan kesalahan semasa menjawab ujian berkaitan tentang hukum qalqalah. Yang kedua, saya ingin memanfaatkan teknologi sedia ada dengan menghasilkan inovasi digital, maka secara langsungnya saya akan memanfaatkan teknologi sedia ada. Dan yang ketiga, sesi pengajaran dan pembelajaran lebih menyeronokkan kerana terdapatnya animasi, video dan sebagainya dalam inovasi yang dihasilkan. Impak kepada inovasi ini, murid dapat menyatakan 5 huruf qalqalah dengan betul. Yang kedua, murid dapat membanding beza hukum qalqalah sughra dan kubra dengan betul. Dan yang ketiga, murid dapat membaca kalimah yang mengandungi hukum qalqalah dengan betul tanpa bantuan guru. 7. Anggaran kos. Tiada kos yang diperlukan kerana bahan
dimuat turun secara percuma daripada internet. 8. Model inovasi. Model inovasi yang saya pilih adalah model kreativiti. Model kreativiti ini adalah satu proses perkembangan idea sehingga menghasilkan idea yang asli. Maksudnya, daripada idea untuk menyelesaikan isu ataupun masalah itu tadi, yang mana murid tidak dapat mengingati huruf-huruf qalqalah dan membezakan hukum qalqalah sughra dan kubra, maka saya ingin menghasilkan idea, hasilkan produk iaitu dengan inovasi digital yang bernama Smart Qalqalah. Berikut adalah rajah model yang berkaitan dengan model kreativiti. Yang pertama adalah persediaan, yang kedua imajinasi, ketiga perkembangan dan tindakan untuk menghasilkan sesuatu produk berdasarkan model ini. 9. Cara menggunakan inovasi. Yang pertama, inovasi yang saya hasilkan adalah berkaitan dengan akronim untuk mengingati huruf-huruf qalqalah. Akronimnya adalah Boboiboy tolak Jimmy dalam kolam, di mana huruf hadapan setiap perkataan tersebut adalah merupakan huruf-huruf qalqalah dalam cawi. Contohnya, Boboiboy P adalah dalam cawinya huruf ba. Tolak dalam cawinya adalah huruf ta. Jim untuk huruf jim. Dalam D ataupun dalam cawinya dal, huruf dal. Dan kolam K ataupun dalam cawinya adalah huruf qaf. Inovasi yang saya hasilkan amat mudah digunakan kerana hanya perlu klik-klik sahaja seperti video yang saya akan tunjukkan nanti. 10. Maklum balas ditagih dengan bintang. Berdasarkan temu bual pada 24 November 2021 bersama Nur Sikin, beliau mengatakan bahawa satu penghasilan inovasi yang baik dan menarik pada inovasi yang saya hasilkan, tetapi perlu diperhalusi langkah pelaksanaannya terhadap murid secara keseluruhan, iaitu harus dilaksanakan secara teratur satu persatu agar murid tidak keliru dan mudah faham input yang hendak disampaikan. Pada bahagian akronim, perkataan yang dipilih mudah diingati oleh murid, namun boleh ditambah baik dari aspek penggunaan gambarnya, iaitu dengan meletakkan paparan visual gambar yang lebih menarik dan sesuai agar murid lebih mudah mengingatinya. Berdasarkan maklum balas itu, saya telah melakukan penambahbaikan dalam inovasi yang saya hasilkan, di mana saya melakukan inovasi itu dengan langkah yang tertib dan satu persatu daripada awal sehingga akhir supaya murid ataupun dan guru dapat menggunakan inovasi yang saya hasilkan dengan baik. Kemudian untuk akronim pula, saya meletakkan gambar visual mana ada kolam renang di situ, ada gambar Boboiboy dan animasi di situ dalam paparan slide itu untuk murid-murid lebih memahami dan berkaitan akronim dan juga animasi tersebut. Kemudian maklum balas yang seterusnya adalah daripada Nur Ashifa. Idea inovasi yang dihasilkan menarik, namun perlu ditambah baik dari segi penggunaan warna yang menarik dan penggunaan tulisan yang lebih jelas bagi akronim yang dihasilkan. Ialah pada proposal pembentangan proposal hari itu, saya tidak menggunakan warna yang menarik dan penggunaan tulisan yang lebih jelas, tetapi untuk produk yang saya hasilkan, saya telah menambah baik dengan mempelbagaikan warna tulisan dan juga membesarkan tulisan itu supaya murid dan guru boleh membaca dengan jelas. Okey, cadangan yang seterusnya adalah daripada Syahira, berkata cadangan inovasi yang dihasilkan relevan dan sesuai dengan tahap murid. Mungkin boleh ditambah baik dari segi penggunaan animasi yang lebih menarik semasa menggunakan traffic light untuk mengingat cara bacaan qalqalah, sughra dan kubra. Okay. Beliau berkata bahawa mungkin daripada proposal saya yang lepas mungkin kurang jelas. Jadi beliau berkata supaya saya dapat tambah baik animasi itu supaya animasi traffic light music itu dapat menarik perhatian murid-murid dalam kelas dan seronok tentang inovasi yang dihasilkan. Maklum balas seterusnya ialah daripada temu bual Nur Ain Fatihah, mencadangkan inovasi menarik dengan menggunakan elemen warna, tulisan dan kartun. Jadi daripada situ saya telah menggunakan pelbagai elemen warna, tulisan dan juga kartun yang bersesuaian dengan inovasi yang ingin saya hasilkan. Objektif yang dirancang juga jelas dan sesuai untuk murid. Tetapi inovasi ini boleh ditambah baik dengan memasukkan arahan penggunaan slide interaktif tersebut bagi memudahkan murid menggunakannya. Maka saya telah meletakkan arahan penggunaan slide interaktif dalam inovasi saya hasilkan. Okey, maklum balas yang seterusnya ialah daripada Nur Syafiqah. Katanya inovasi yang dihasilkan perlu dimurnikan semula dengan memberi gambaran yang lebih jelas tentang arahan yang diberikan untuk memastikan murid dapat membezakan cara bacaan qalqalah, sughra dan kubra. Hal ini kerana inovasi dihasilkan ini mungkin agak sukar untuk murid fahami jika tiada info dan maklumat penting mengenai arahan yang diberikan. Baiklah, daripada maklum balas tersebut, saya telah menghasilkan animasi untuk membolehkan murid-murid lebih faham tentang apa yang ingin saya sampaikan dalam tajuk qalqalah. Baiklah, dan maklum balas yang terakhir daripada Nur Azmira,
Cadangan inovasi yang baik, tetapi perlu tambah baik dari segi formula dan bagaimana inovasi ini dapat diaplikasikan semasa membaca Al-Quran. Baiklah, daripada maklum balas tersebut, saya telah juga memberi fokus kepada cara membaca dan membezakan hukum Qalqalah surah dan juga kubra berdasarkan dengan video animasi dan audio bacaan Qalqalah surah dan kubra. Baiklah, itu sahaja tambah baik daripada maklum balas tersebut. 11. Pembuktian pencapaian inovasi. Daripada ujian pra dan pasca yang telah saya hasilkan untuk murid tahun 4 di sebuah sekolah SK Ahmad Pahang, telah menunjukkan perbezaan yang ketara melalui graf bar yang ditunjukkan. Baiklah, jika kita lihat pada pra, tiada seorang murid pun yang mendapat A dalam ujian yang dijalankan yang berkaitan dengan Qalqalah. Manakala seorang sahaja yang mendapat B, 4 orang mendapat C, 6 orang dapat D dan 11 orang mendapat E. Di mana E ini adalah gagal. Okey, seramai 11 orang yang gagal dalam ujian itu. Baiklah, selepas memperkenalkan inovasi ini kepada guru dan murid, ujian telah dijalankan dan mendapati bahawa 4 orang telah mendapat A, 5 orang mendapat C, B dan 7 orang mendapat C. Manakala D 3 orang dan E hanya seorang yang gagal. Ini bermakna berdasarkan perbezaan peratusan ujian lulus pra dan pasca menggunakan Smart Qalqalah, pra ujian yang mendapat 45% lulus dan selepas diperkenalkan inovasi ini, murid-murid mendapat 95% lulus. Jadi secara kesimpulannya, inovasi Smart Qalqalah ini berpotensi untuk diluaskan dan dikembangkan kepada seluruh warga pendidik dalam mengaplikasikan pengajaran abad ke-21. Jadi inovasi ini adalah secara digital yang memudahkan semua pihak dalam untuk menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran yang seronok dan inovatif. Inovasi ini juga diharapkan mampu memuaskan hati semua pihak dalam mempelajari hukum tajwid dengan mudah dan tepat.